Saya jemput Pekalan Cepa. Terima kasih Datuk Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana memberi peluang kepada saya untuk turut berbahas tentang butiran 020000 Perpaduan Negara dan Peruntukan bagi Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional kod 020100. Saya ingin mengetahui apakah usaha kerajaan dalam merapatkan perpaduan dalam negara. Kerana kalau kita mengimbau sejarah yang berlaku perhimpunan terbesar orang Melayu. Yang pertama, Perhimpunan Menentang Malayan Union pada tahun 1946. Yang kedua, Perhimpunan Menyambut Kemerdekaan. Yang ketiga, Perhimpunan ISET pada tahun 2018. Dan kita jangan lupa juga apa yang mencetuskan polemik yang besar apabila pihak Hindraf bawa tuntutan yang ingin mencabar beberapa keistimewaan kepada Bumiputera Melayu. Pada hari ini negara kita digemparkan sekali lagi dengan gesaan Ramasamy terhadap kerajaan Madani untuk memecahkan dominasi Melayu dalam sektor awam. Ini satu perkara yang tidak sepatutnya. Daripada parti yang sama dalam kerajaan bercakap sedemikian rupa dan mendesak Perdana Menteri supaya memecahkan dominasi. Tetapi Perdana Menteri menjawab itu pandangan peribadi. Bukan soal pandangan peribadi dia. Dia represent tu parti dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Kalau boleh kami, dapat penjelasan? Kalau kami, saya tak ada masa dan saya tak bagi ruang. Kalau kami dalam Perikatan Nasional, parti-parti yang ada ini, disiplin di kalangan ahli-ahli parti, tambahan pula Penjelasan. abang besar yang dalam parti ini mestilah berdisiplin bila berbicara, kerana itulah yang boleh mencetuskan ketegangan antara kaum yang akhirnya boleh merosakkan perpaduan dalam negara kita. Dan saya memberi peringatan, saya tak bagi laluan. Saya tak bagi laluan. Saya tak bagi, Tuan minta maaf. Adakah kerajaan tidak mengambil pelajaran daripada semua ini, dan saya mohon kerajaan supaya lebih tegas dalam menangani isu-isu perpaduan dan meletakkan keutamaan, kerana kadang-kadang Kementerian Perpaduan ini dikesampingkan sebagai kementerian yang tidak penting. Tapi dalam suasana pada hari ini, pelbagai polemik yang muncul dan zahir ini, saya ingat Kementerian Perpaduan mestilah bergerak secara lebih tersusun, sistematik dan holistik dalam menangani isu-isu perpaduan. Tadi sahabat-sahabat bertengkar dan telah menjejaskan sedikit indeks perpaduan kita dalam Dewan ini. Bila sebut tentang isu LGBT, saya yakin manusia yang normal, yang akal pemikirannya tak betul, yang akal pemikirannya betul, dia akan tidak menyokong LGBT ini. Kalau ada yang bercakap soal ini adalah merupakan human right, hak asasi manusia, ini bukan manusia. Perbuatan songsang seperti ini melepasi batasan kehaiwanan. Lembu jantan sama jantan takkan kahwin. Lembu betina dengan betina takkan kahwin. Itu haiwan. Ini kan pula manusia. Jadi saya yakin kepada ahli-ahli yang berhormat yang ada di sini tak bersetuju dengan LGBT ini. Sebab itu saya nak menyeru di sini supaya pada kali ini boleh, antara perkara yang boleh menjejaskan indeks perpaduan, kerajaan dan kementerian berkenaan lebih menitik beratkan soal perkara ini dan bawa satu naratif yang lebih holistik dalam menyelesaikan isu berbangkit berkaitan dengan LGBT ini. Kita tahu sejarah Pompei bagaimana. Filemkan benda itu dalam versi kita supaya tak berulang dan kita tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara songsang seperti ini. Kita baca sejarah bagaimana cerita Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Allah Ta'ala kata, faja'alna aliyaha safilaha. Bumi Nabi Lut itu bila kaumnya laksanakan perkara-perkara keji seumpama LGBT ini, Allah Ta'ala bukan hukum orang yang itu sahaja. Satu bumi itu diangkat, yang bawahnya ke atas, yang ke atasnya ke bawah, dan dihumpankan ke dalam tanah. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan dihujani dengan batu-batu daripada bahan api neraka. Wabi, kita bukan NASA sekarang.
Ya, stick kepada saya nak ambil sudut yang lebih Ya, holistik, stick. Tuan Ya. Speaker, Tuan Pengerusi. Kerana yang lain itu bercakap tentang fakta, laporan melemeh dan sebagainya. Saya ambil angle yang lebih holistik supaya kita ada pelbagai multitasking di kalangan ahli-ahli parlimen kita. Tuan yang Datuk Pengerusi, jadi itulah yang perlu dititik beratkan oleh Kementerian ini dan saya yakin, cuma saya agak terkilan 3 penggal berada di sini, Tuan Yang Dipertua. Kita bercakap nak lawan LGBT. Kita tak dengar daripada rakan-rakan kita daripada DAP yang lawan LGBT ini. Tak dengar pun. Saya tak dengar. Saya berada di Kementerian Agama waktu itu, kita tubuh task force untuk menangani isu LGBT. Kita kerajaan Saya serius minta pada YB waktu itu. stick kepada Tapi sayangnya kedudukan. daripada puak-puak, daripada sahabat-sahabat rakan kita LGBT ini barangkali belum bertindak secara lebih agresif menzahirkan tak setuju dengan LGBT. Saya tak kata mereka setuju, tapi tak nampak mereka kata mereka tak setuju. Sekian, Tuan Dipro. Terima kasih. Terima kasih.